Salam sejahtera dan salam hormat, anda bersama saya Nixon Jambar dan kita dalam segmen cerita kami di Asra Awani masih lagi World Urban Forum ke-11 di Katowice di Poland. Beberapa perkara penting berkenaan dengan SDG, urbanisasi, kelestarian dan kemampanan perbandaran serta pembangunan luar bandar. Setiap negara yang terlibat menjadi fokus sepanjang penganjuran WUF ke-11 ini. Dan delegasi negara diketuai Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Seri Rizal American Naina American turut berada di sana selain timbalan Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB dan pengarah eksekutif UN Habitat iaitu Datuk Seri Maimunah Muhammad Sharif yang antara lain menekankan kesaksamaan kualiti akses pembangunan bandar dan luar bandar. Dan editor Asra Awani Zulfitri Yusof berada di sana membawakan perkembangan hari keempat WUF ke-11 ini. Zul, kalau di sana kita nak tahu kisah di belakang tabir sepanjang melakukan liputan, rupa dan keadaannya. Mungkin Zul boleh ceritakan bagaimana gambaran di sana, Zul. Ini adalah hari keempat penganjuran WF, tapi saya kira hari yang keenam kalau kami sampai di Katowice di Poland ini. Niki, sebenarnya kalau sampai di sini sebenarnya seronoknya sebab keadaan di mana lokasi ini diadakan. Di mana lokasi ini diadakan di International Congress Center. Di belakang inilah Spodek Center. Dan juga kalau di bawah sana, kalau yang maki warna putih itulah tempat registration dan juga beberapa kemah yang berkaitan dengan sesi meja bulat. Dan di dalam itu pula, itu yang terhimpunnya semua aktiviti, semua sesi networking, ada bengkel dan juga ada mini Poland di situ, di mana dikenalkan kepada daerah-daerah di Poland ini. Dan di sebelah belakang sana, saya tak dapat tunjukkan, di balik bukit, so-called Bukit International Congress Center ini, ada Urban Expo yang menampilkan pavilion-pavilion daripada negara-negara yang terlibat. Tapi kalau nak katakan kisah di sebalik tabir ini saya kira memang ini adalah satu tugasan yang mencabar kerana dari segi logistik dan juga daripada segi jarak kita, di mana daripada segi penerbangan, daripada segi connectivity daripada Kuala Lumpur menuju ke Poland ini mengambil masa yang cukup panjang. Dan saya pernah kongsikan bersama dengan Ehsan baru-baru ini, ianya mengambil masa hampir memang lebih 24 jam. Tapi apabila saya bertemu dengan delegasi dan juga bertemu dengan tetamu-tetamu asing dari luar Poland, khususnya daripada rantau Asia, mereka ada yang sampai ke sini dengan mengambil perjalanan sehingga 32 jam. Namun apabila sampai di Katowice ini, sesuatu yang menariknya apabila kita disajikan ataupun kita mengalami sendiri gaya hidup ataupun daya hidup yang orang kata berdaya huni di Katowice ini. Di mana inilah saya rasa satu perkara yang sangat jelas dan juga sangat bersesuaian dengan penganjuran World Urban Forum ini, di mana segala elemen yang berkaitan dengan revitalisasi, regeneration dan sebagainya, itu ada di sini. Kalau contohnya, Niki, bandar ni dulunya adalah bandar Lombong Arang Batu, di mana dahulunya banyaklah lombong-lombong arang batu di sini. Kalau tidak silap saya, kalau berdasarkan penerangan daripada mereka di City Hall, di mana kami ada sesi bersama dengan pihak berkuasa tempatan semalam, mereka cerita dulu ada sekitar 50 lombong di sini. Tapi kini hanya ada 2 dan kebanyakan kilang-kilang besar ataupun loji-loji besar ini sudah diubah fasilitinya dan jadi keadaan yang lebih baik. Malah kawasan yang kita berada di sini, di mana tempat WF ini diadakan juga, ini dikenali sebagai cultural zone, di mana tempat untuk masyarakat dan juga penduduk-penduduk bandar ini untuk menikmati muzik. Di belakang ni nanti, di belakang bangunan tinggi ni, di belakang itu ada Dewan Orkestra yang dahulunya merupakan sebuah kilang ataupun loji jana kuasa yang besar. Dan di Dewan ini juga menjadi tempat kepada masyarakat di sini untuk berlibur dan sebagainya. Dan itu juga cuba diserapkan dan juga cuba diterapkan dalam penganjuran World Urban Forum pada kali ini. Selain daripada sesi forum, diskusi dan juga perkara-perkara yang berlaku begini, anda juga boleh nampak mereka boleh bersantai di sini, di atas sana. Kita tak nak tunjuk secara spesifiknya mereka kerana mereka tengah melakukan sesi libat udara di situ. Ada juga tayangan filem dan sebagainya. Jadi pendek kata, World Urban Forum ini bentuknya inklusif,
dan juga bentuknya sangat menyeluruh dan juga menitik beratkan dan juga melibatkan semua lapisan masyarakat tanpa mengira gender, tanpa mengira umur dan juga tanpa mengira kelain upaya dan sebagainya, Niki. Zul, kalau kita nak bercerita berkenaan dengan bandar Katowice ini, mungkin namanya agak asing bagi kita sendiri rakyat Malaysia, dan juga menarik juga untuk kita mungkin dalami konsep bandar ini. Mungkin Zul juga ada berjalan-jalan di kawasan bandar utama di sana. Apa sebenarnya perbezaan ataupun persamaan yang boleh dilampirkan bersama Malaysia untuk membangunkan Malaysia ini menjadi sebuah negara yang mampan, lestari dan juga menekankan SDG seperti yang menjadi fokus WF ke-11 ini, Zul? Niki, satu cabarannya bagi saya secara peribadi ialah untuk menyebut nama bandar ini. Pada hari pertama, saya cuba untuk menyebut dan juga menuturkan Katowice ini secara sebaik mungkin. Tapi kadang-kadang apabila saya bersiaran langsung dan apabila saya melaporkan, ada juga tersalah sebut. Jadi kalau tersalah sebut tu minta maaf lah, Niki. Tapi kalau Niki tanyakan tadi, apakah persamaan ataupun perbezaan? Saya suka untuk melihat kepada dan juga membawa konsep bahawa setiap bandar itu ada karakternya tersendiri dan tidak mungkin kalau kita bandingkan Kuala Lumpur dengan Katowice ini. Namun sesuatu boleh dipelajari. Contohnya ialah aspek daya huni itu diterjemahkan melalui kemudahan pengangkutan awam. Bandar ni 300,000 sahaja penduduknya. Tetapi kalau dilihat kepada fasilitiesnya, cukup dengan tramnya, cukup dengan kemudahan bas awam, tidak complicated, tidak rumit, tidak ada stesen yang terlampau besar, tetapi semuanya connected antara satu sama lain. Dan yang menariknya, saya dan juga kru bersama dengan Fitri, bersama dengan Linda, jarak di antara tempat berlangsungnya WF di Conference Center ini sekitar 1.5 km daripada hotel tempat kami menginap. Tapi kerana reka bentuk bandar dan juga kita nampak monumen seperti bangunan tinggi ini, ada monumen di depan sana, ianya menyebabkan bahawa kita cubalah jalan kaki, tak jauh katanya. Benar, tak jauh dan yang pentingnya selesa. Dan ini yang menyebabkan kita melakukan perbandingan dan juga merasakan bahawa kalau diistilahkan daya huni dan juga bandar yang mampan itu memberikan keselesaan kepada kita untuk bergerak. Kalau contohnya di sepanjang jalan ini, kalau anda dapat lihat bangunan Pangsapuri di sana, di seluruh kehadapan itu ialah boulevard. Boulevard itu di tengah-tengahnya itu ada satu bulatan di mana ada pejalan kaki di bawahnya. Dan di hujung sana tu ada laluan tram dan juga laluan jalan kaki yang lebih besar daripada jalan rayanya, kerana akhirnya nanti kalau pengalaman kami sendiri selama beberapa hari di sini, nak naik kereta tu lebih susah daripada berjalan kaki ataupun menaiki pengangkutan awam. Kerana kalau naik kereta mungkin terpaksa lalu jalan lebih jauh dan sebagainya. Ini antara karakter-karakter yang ada, dan saya kira macam Niki dulu naik pengangkutan awam di Kuala Lumpur kalau nak pergi ke pejabat, tapi selepas ada kereta lebih selesa naik kereta. Itu mungkin perbezaan yang ketara antara Katowice ini dan juga di Kuala Lumpur. Dan yang pentingnya, kalau dilakukan perbandingan 300,000 penduduk di Katowice dan juga besar bandaraya ini, Katowice sebenarnya merupakan mirip kepada bandaraya seperti di Shah Alam. Malah Shah Alam itu sekali populasinya 500,000 juta. Ianya lebih kepada pekan-pekan ataupun bandar-bandar kecil di Malaysia. Tetapi facilities, kemudahan adalah berkelas dunia. Itu yang boleh kita katakan dalam masa hampir seminggu kita ada kat sini. Dan yang paling menariknya, kita rasakan energi ataupun aura mudanya itu di sini. Muda itu daripada masyarakat, anak orang muda ni dapat beriadah dan juga memilih untuk melakukan aktiviti mereka di sini. Kerana Katowice ni adalah bandar kepada beberapa buah universiti. Itu satu. Tapi apabila mereka sudah memiliki pekerjaan, peluang pekerjaan juga baik di sini dengan model bisnes yang baru, dan juga mereka memilih untuk menghuni kawasan ini kerana aspek perbandarannya, kerana sistem perumahannya dan juga sistem pengangkutan awamnya. Sesuatu yang menarik dipelajari mengenai bandaraya ini. Niki. Zul, di sana ada pastinya menemui pelbagai perkara baru ataupun teknologi ataupun mungkin suasana yang amat berbeza dengan Malaysia. Jadi kita melihat kepada aspek itu, apa yang Zul rasakan yang Malaysia boleh ambil contoh untuk diterapkan di negara kita ini, Zul?
Saya rasa itu juga perkara yang dibincangkan bersama dengan panel wakil dari Malaysia, bersama dengan pakar-pakar yang kami temui dari seluruh dunia. Mereka mengatakan bahawa kalau kita, ini saya belajarlah, kita tak adalah pandai ataupun kita bukanlah pakar perancangan bandar ataupun mereka yang ada kemahiran. Tapi apa yang saya pelajari daripada perbincangan dan juga bersama dengan sesi forum yang kita dengar, mereka mengatakan bahawa kalau dalam aspek perancangan bandar ini, ianya perlu ada engagement dengan masyarakat. Itu yang penting. Kita kena tahu komuniti mahukan perkara apa. Dan keduanya, perlu memikirkan pelan jangka masa panjang dan melaksanakan apa yang telah dirancang menerusi pelan perancangan bandar itu. Kata Witsa ini contohnya, antara lain ialah berperanan dan juga bekerjasama erat dengan UN Habitat yang merupakan penganjur kepada WWF ini. Ini adalah inisiatif yang dilakukan sekitar daripada tahun 1990-an lagi, di mana pada tahun 1990-an itu, pada awal tahun 1990-an itu, bandar ini sudah mula menjadi pekan mati. Kerana apa? Dahulu bandaraya ini menjadi satu tumpuan kerana banyak loji tenaga dan juga lombong yang dibuka, lombong arang batu yang menjadi satu nadi tenaga kepada penggerak ekonomi di Katowice, iaitu berteraskan industri berat. Jadi bila dah penghujung tahun 80-an itu, daripada 50 lombong arang batu, mereka mengurangkan kepada banyak yang ditutup, dan saya difahamkan hanya ada 2 sahaja yang tinggal sekarang ini. Jadi pada tahun 90-an itu tak ramailah orang nak tinggal kat bandar ni. Tetapi mengambil peluang itu, daripada mereka membiarkan sahaja bandar ini terus jadi pekan mati, mereka melakukan perancangan. Mereka bekerjasama erat dengan pakar-pakar dan juga mereka dan organisasi-organisasi antarabangsa, dan juga bekerjasama erat dengan, kalau di Eropah ini banyak juga pertubuhan-pertubuhan yang bekerjasama dengan bandaraya ini, dan hasilnya dalam tempoh lebih kurang 30 tahun mereka dapat menuai hasilnya dengan perancangan bandar, dengan kehidupan masyarakat yang lebih baik, dan juga mereka dalam masa sama dapat pulangan ekonomi di mana banyak pelabur-pelabur datang dan juga menawarkan perkhidmatan dan juga cuba untuk menawarkan bisnes model yang baru. Ini suatu perkara yang dapat dipelajari. Tak mudah untuk dilakukan perubahan terhadap bandar ini, tapi mereka lakukannya, dan ada success story yang dapat dilihat dari segi percintaan mereka, dan juga daripada bagaimana kita orang luar bila sampai di sini buat pertama kali, kita tahu apa perbezaannya, Niki. Baik Zul, mungkin dalam minit terakhir ini mungkin Zul boleh kongsikan apa yang menjadi tumpuan pada hari keempat ini, Zul. Hari keempat masih lagi banyak forum yang dilakukan, masih lagi banyak. Sebenarnya kalau dikatakan Niki, forum tu tak terkejar untuk kita lihat yang mana satu yang dapat perhatian, kerana ianya pelbagai lapisan dan juga merentasi pelbagai bidang. Itu satu perkara. Dan yang pastinya tumpuan besok ialah untuk melihat kepada declaration apa yang nak dilakukan untuk tempoh yang akan datang, dan juga apa yang dicapai ataupun idea-idea yang dicambahkan daripada WF yang ke-11 ini, Niki. Itu mungkin menjadi tumpuan untuk 2 hari ini, Niki. Baik, itu apa yang dikongsikan oleh editor kita, editor Esrawani Zulfitri Yusof, yang berada di Katowice di Poland mengikuti World Urban Forum ke-11, WF11. Esok merupakan hari terakhir bagi WF ke-11 ini. Pastinya ada pelbagai lagi kisah yang boleh dikongsikan. Dan terima kasih Zul atas perkongsian menarik itu tadi. Kita berhenti rehat seketika, kembali selepas ini.